وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca hadapan dulu lah. Kalau hak Jawi ni muka surat 2, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya makna Islam pada syarak, iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia akan barang oleh Rasul. Barang ni daripada segala pekerjaan agama, iaitu seperti contoh sembahyang dan puasa dan lainnya. Kita masih lagi di persoalan makna iman, makna Islam pada syarak, pada istilah dan pada panggilan agama kita. Islam makna lughahnya hanya semata-mata terima, patuh akur, itu Islam, serah diri, itu Islam dari segi lughah. Islam dari segi istilah syarak kitanya, Islam maknanya iaitu menjunjung akan barang yang didatangkan akan dia akan barang oleh Rasul. Apakah barang yang didatang oleh Rasul ni? Daripada segala pekerjaan agama. Mana junjung akan sekalian perkara agama, segala pekerjaan agama. Segala pekerjaan agama sekaliannya, iaitu pekerjaan agama ni seperti ni contoh sembahyang dan puasa, dan ni contoh. Tapi menjunjung di sini akan segala pekerjaan agama. Jadi dia bermakna menjunjung. Menjunjung ni makna apa? Junjung ni makna buat. Junjung dengan mana buat. Dan junjung juga boleh pergi kepada makna terima akur. Itu junjung juga. Junjung perintah. Junjung perintah mana terima. Lepas tu buat kat lagi buat lah. Sekarang ni baru junjung perintah, terima perintah. Junjung boleh bermakna terima, dan junjung boleh makna buat. Jadi Islam ni junjung dengan makna terima ataupun junjung dengan makna buat, itu khilaf di kalangan ulama. Suhu kitanya Islam ni makna buat. Mengerjakan semayang itulah Islam, diri berpuasa itulah Islam, diri mengeluarkan zakat itulah Islam. Itu makna Islam yang masyhur. Tapi makna Islam yang muktamadnya bukan makna buat. Islam makna terima secara zahir. Adapun buat, itu pergi kepada ihsan. Buat pergi pada ihsan. Jadi pandangan yang muktamadnya, Islam kemudian terdahulunya iman. Iman ni percaya hati, terima bulat-bulat di hati. Jadi Islam ni sama je dengan iman, cuma terima secara zahir. Iman terima bulat-bulat di hati, percaya di hati,
akan segala perkara agama yang Rasul bawa. Kemudian orang Islam pula terima bulat-bulat secara zahir. Kemudian apa yang perkara agama yang kita terima tadi, hati kita terima, zahir kita terima, kita pun buat, itu pergi kepada ihsan. Hak Nabi kata ihsan ni anta'budallah, tu ihsan, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, engkau menghambakan diri akan Allah. Apa makna kita mengabdikan diri akan Allah? Dengan makna buat apa yang Tuhan perintah, tinggal apa yang Tuhan larang. Itu ihsan. Mana apa? Buat apa yang Tuhan perintah, semayang tu lah. Mana apa? Buat apa yang Tuhan perintah, puasa tu lah. Itu ihsan. Sebelum tu, sebagai orang yang beriman, segala-gala perkara yang Rasul bawa, hati kita percaya. Sebagai orang Islam, zahir kita pun akur. Tu. Buat, pergi pada ihsan, yang mana apabila kita tunaikan, apabila kita laksana, apabila kita buat, barulah sempurna Islam dan iman kita. Jadi ihsan ni syarat untuk sempurna Islam dan iman. Dengan makna, kalau dia tak buat sekalipun, dia tak buat. Mana apa? Dia tak semayang. Contoh. Tapi agama ni bukan semayang je. Dia tak puasa contohnya. Tapi hati dia tidak tolak kewajipan sembahyang. Mulut dia pun tak ada kata semayang tu begian-begian tak wajib ke, mulut tak kata apa. Bahkan semayang wajib. Dah berapa mudah semayang? Giang lah dia punya alasan. Dia tak semayang. Dia masih lagi dihukumkan sebagai orang beriman dan dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi orang beriman Islam yang fasik, yang derhaka sebab tidak ada ihsan. Ini dia biasa kitab dibagi 3. Sini dibagi 2 dalam kitab kita, Islam dengan iman. Jadi Islam di sini ni macam buat tu Islam. Kalau buat tu Islam, tu dia kena perjelaskan sikit lah. Sebab kalau kata buat tu Islam, tak buat, tak Islam, tak buat jadi kafir. Adakah orang tak semayang kafir? Adakah orang tak puasa kafir? Adakah orang tak bayar zakat kafir? Tak Islam mana buat. Tapi iman makna terima hati. Kalau hati tak terima, memang kafir. Iman percaya sungguh-sungguh di hati. Hak takrif iman terdahulu. Iman percaya sungguh-sungguh di hati. Bila hati tak percaya, maka tak berimanlah dianya, kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam makna junjung buat. Tak buat jadi batal Islam. Tu bukan ahli sunnah, tu khawarij. Jadi kalau Islam dengan makna buat, kena hurailah. Kalau tak buat, Islam lagi, tapi Islam hak tak comel. Gitu je. Gitu je. Sebab kalau kita faham Islam makna buat, tiba-tiba tak buat jadi batal Islam, tu bukan ahli sunnah, tu khawarij. Tapi kalau kita buh makna Islam ni junjung dengan makna terima, tu mudah. Selagi dia terima secara zahir, terima secara zahir. Hak hati, terima hati itu pergi kepada bahagian iman. Bab iman ni hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni dalaman masing-masing dengan Allah. Kita hanya hukum zahir. Hukum zahir kitanya pergi kepada Islam. Maknanya selagi dia terima. Contohnya selagi dia terima akur bahawa semayang tu wajib, puasa tu wajib, judi tu haram. Dia terima. Berzina tu haram. Dia terima. Maka dihukumkan dia orang Islam. Walaupun siapa masa semayang dok, puasa dok, judi dia judi, berzina dia berzina, masih lagi dihukumkan dia orang Islam sebab dia masih lagi terima. Terima dengan mana apa? Dia tidak pertikai kewajipan, larangan agama.
Kalau dia kata semayang tak wajib, terima Islam. Engkar, tolak sebaliknya. Terima, ini takrif Islam. Sebaliknya engkar, tolak. Yang mana sembahyang ni perkara agama yang ijma' ulama' yang termasuk dalam perkara yang disebut maklum fiddin bid-darurah. Perkara agama yang nyata, yang jelas, tak ada orang tak tahu. Semua orang tahu. Tiba-tiba dia engkar. Dia tolak. Dia kata semayang tak wajib. Maka batal Islam dia. Murtad dia. Sebab apa batal Islam? Sebab Islam terima. Mu terima dah semayang wajib. Tak, semayang tak wajib. Maka batal Islam dia. Tak wajib semayang. Sebab dia dengan Tuhan rapat dah, dia kata. Dia dengan Tuhan dia rapat. Dia kenal sangat dengan Tuhan. Tak wajib semayang. Tapi, sebelum tu, berapa muda semayang? Nak semayang warna tak kenal Tuhan. Takkan nak sujud kepada Tuhan yang tak kenal. Tak semayang. Lepas tu lama-lama, dah ni berapa muda kenal Tuhan lagi. Tak semayang lagi nampak? Kenal sangat dah. Maka tak semayang. Hari tu tak semayang kerana tak kenal. Lepas kenal, tak semayang juga. Artinya tak mau semayang. Laku ajaran gini sebab apa? Mudah. Tak payah semayang, tak mudah. Laku mulai-mulai ada. Orang terima ajaran seumpam ni bukan orang kampung. Orang cerdik pandai juga. Tak semayang satu hal. Sekarang ni dia kata semayang tak wajib. Batal Islam dia. Kafir murtad waliyazabillah. Sebab apa? Sebab Islam terima, dia tolak, dia engkar. Semayang tak wajib. Berjudi. Apa nak haram judi? Dia kata, apa nak haram judi? Bukan paksa. Bukan paksa. Bubuh duit tu, capok duit tu kan senyum-senyum je kan. Tak ada paksa-paksa, bukan berpistol di kepala, bukan. Bubuh atas nasib Orang tu nasib baik, boleh ke dia. Lepas tu orang kissing tu pun senyum juga. Esok dia mari pula balas. Reda-reda kan? Bukan paksa-paksa. Apa nak haramnya? Berjudi, haram ijma' ulama'. Orang tahu belaka. Kita orang Islam kena akur, kena terima judi itu haram. Tiba-tiba dia engkar, dia tolak, dia tu judi itu halal. Murtad. Bukan kerana tak semayang, bukan kerana berjudi dia murtad. Kerana dia tidak terima. Berzina. Bukan paksa. Bukan rogo. Rogo, ialah paksa. Itu mana sabarlah haram. Berzina ni kan suka sama suka kan. Nak sama nak kan. Apa nak haramnya? Nak sama nak. Haram zina, ijma' ulama'. Semua orang tahu belaka zina tu haram. Tiba-tiba dia kata, zina tu halal sebab suka sama suka, batal Islam dia. Kenapa? Kerana Islam dengan makna terima, tiba-tiba dia engkar. Tapi dia batal Islam bukan kerana berzina. Kerana tidak terima perkara agama yang Nabi bawa. Itu batal Islam. Walaupun dia tak pernah zina sekalipun. Dia cuma tolong bela orang lain misalnya. Biar ke dia nak berzina. Suka sama suka. Apa nak haram? Dia kafir. Orang berzina betul-benar tu. Zina halal ke? Zina haram. Dosa besar. Yang mau zina tu nak rana nafsu. Mana dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Orang Islam yang tidak ada ihsan. Orang Islam yang derhaka. Orang Islam yang fasik. Tak ada nilai dalam agama. Tapi masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam. Sebab apa? Sebab Islam dengan makna terima, akur akan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau bagi tiga, iman terima hati, Islam terima zahir, ihsan ni laksana, maka antara Islam dan ihsan ni kita kena bagi molek. Dia masalah terima zahir ni, dia dalam bab agama ni kadang-kadang bukan mulut, perbuatan. Cerita bab hukum agama ditonye. Faham tonye? Nah. Ditonye, dijebeh. Tonye jebeh dengan maksud dia engkar tolak, batal Islam. Sebab apa? Zahir dia tak terima. Bahkan kadang-kadang pertanyaan. Pertanyaan ni bukan pertanyaan kerana tak tahu, bukan. Pertanyaan ni pertanyaan yang maksud dianya nak engkar, nak tolak.
Tapi kalau pertanyaan kerana tak tahu, saya dah je dengar hukum seumpama ni, hukum ambil mana gini ni. Tu pertanyaan kerana tak tahu. Tahu sangat dah. Cuma pertanyaan dia berbentuk macam memperolok-olokkan. Hukum apa ni? Itulah kitab royak. Hukum apa ni? Tanya dengan tujuan untuk memperolok-olokkan. Tanya untuk tujuan nak apa ni? Nak engkar tolak. Batal Islam. Ini atas kosak masing-masing. Kalau tanya, tak biasa dengar, tu tanya lain. Makna percakapan perbuatan yang menzahirkan bahawa tidak terima ketetapan Allah dengan mana engkar tolak, batal Islam. Jadi Islam ni kena terima betul benar. Kemudian lepas terima, laksana. Laksana pergi pada ihsan. Kita antara dua ni. Terima, kemudian laksana. Kena cekoh molek. Islam terima ihsan, laksana pergi pada ihsan. Sebab kadang-kadang tak faham sini, dia kata cukup 4 tapang. Islam lagi. Cukup 4 tapang ni. Maknanya segala segi hak Tuhan larang dibuat belaka. Mayang puasa jauh jelat. Tapi hak Tuhan larang dibuat belaka cukup 4 tapang. Islam lagi ke? Islam. Selagi dia tidak engkar. Dia mati tetap kita mandi, sembahyang, tanam kubur orang Islam. Pada cukup 4 tapang je sungguhlah. Mayang dok, puasa dok. Apa semua kejahatan dibuat belaka. Islam lagi. Islam selagi dia terima. Terima mana apa? Terima mana tak engkar ketetapan Allah. Dak buat tu engkar. Tak laksana tu engkar lah. Jangan. Tak semestinya. Orang yang tak semayang, dia engkar kewajipan semayang. Tak semestinya. Orang yang tak puasa, berarti dia engkar kewajipan puasa. Tak semestinya. Bapa muda semayang, tak dang, sibuk. Tu. Mana tak semestinya orang yang ni tak laksana ni engkar, tak semestinya. Dah berapa muda puasa? Kita kerja pakai rank, tak rok. Tak semestinya engkar. Yang berapa mu tak tutup aurat? Tak semestinya. Tutup aurat tak wajib. Tak sesuai dengan iklim tempat kita ni panas. Tak kata gitu. Berapa dah tutup aurat? Tak sampai seru dia kata. Seru apa tak tahulah. Seru Israel barangkali. Tak apa seru Israel. Tak apa seru. Dia mau tahu dak tutup kepala ni wajib. Tahu dak duk royak tu nanti pergi Mekah dulu balik Mekah baru tutup aurat. Maknanya dia tak laksana kewajipan agama tutup aurat. Engkar tak semestinya. Jangan kita bubuh bila tak laksana tu engkar, tak semestinya. Jadi antara terima Islam dengan laksana ihsan ni kena letak molek. Apabila tidak laksana, jangan mudah-mudah kita kata engkar, tolak. Engkar, tolak tu kafir. Engkar, tolak hukum agama yang ijma' ulama', hukum agama yang semua orang tahu belaka tu kafir. Sebab Islam dengan mana terima. Jadi orang yang tak laksana, kita jangan cepat-cepat kata engkar, tolak. Tapi kalau tak laksana dengan tidak ada sebarang keuzuran, pasti zoling lah jawapan dia. Itu kewajipan agama. Islam lah selagi dia terima. Sebab apa kena terima? Sebab kita orang ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak saksi Allah je Tuhan kita. Kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Bila kita nak saksi Allah je Tuhan kita, kita kena terimalah akan segala tetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada Tuhan lain, tak apalah. Hak Allah kita terima separuh, tak terima separuh. Lepas tu hak separuh tak terima Allah tu kita ambil Tuhan selagi. Bolehlah kita terima separuh-separuh. Tapi kita nak saksi hanya Allah Tuhan kita, berarti kita akan terima segala tetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam. Yang mana Islam ni syarat sah sembahyang, syarat sah puasa yang pertama.
Bukan Islam ni dengan makna bersembahyang, berpuasa. Islam dengan makna terima segala tetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, terima kewajipan sembahyang, terima kewajipan puasa, terima kewajipan zakat. Itu Islam. Jadi bila kita menyaksikan bahawa Allah je Tuhan, kita akan terima sekalian. Hati yakin, percaya bulat-bulat, itu iman. Kita cerita ni bab Islam. Iman lepas dah. Iman berarti kepercayaan masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mulut dia molek percakapan, tapi hati tak terima, orang Islam yang tidak beriman dengan Allah, yang kita panggil munafik. Munafik ni orang Islam. Zahir atas dunia dihukumkan sebagai orang Islam sebab dia terima. Bahkan munafik pada masa Nabi SAW masuk majlis ilmu Nabi lagi, semayang belakang Nabi lagi, hidup bersama dengan Nabi lagi. Maka dihukumkan sebagai orang Islam. Sebab apa? Sebab zahir dia terima. Sebab apa zahir dia terima? Sebab orang Madinah terima belaka. Maka dia terpaksa kena terima. Tapi hati percaya ke tak? Hati tak percaya. Kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam dengan iman ni dia tidak berlaziman. Islam dengan iman dia tidak berlaziman. Cuma apabila kita itlaq orang Islam yang beriman. Apabila kita itlaq, kita kata tanpa kait orang beriman yang Islam. Gitu je. Tapi iman Islam memang tidak berkait. Sebab orang munafik, orang Islam tapi tidak beriman. Dan ada juga orang beriman yang tidak Islam. Orang beriman yang tidak Islam. Pasal mana pula? Kita tak tahulah pasal ni sebab iman kan masing-masing kepercayaan. Kita tak nampak, kita nampak zahir. Zahir, tak ada pun dia. Tak ada asyhadu pun dia. Hukum kafir lah, zahir. Contoh kita kata, tempat kita ni kena umur 18 baru boleh masuk Islam. Tak cukup umur 18, salah. Kan gitu? Dia umur 18. Kita dalam agama kita, asalkan dibaligh, kita akan terima syahadah dia. Baligh ni, paling-paling lewat umur 15. Ada 14, ada 13, ada 12, tak kira lah. Asalkan baligh, syahadah dia kita terima. Tempat kita ni kena umur 18, baru boleh asyhadu. Nak kira mana? Dia nak masuk Islam. Kita kena Islamkan dia. Jangan kita tangguh-tangguhkan dia. Nanti dululah awak dia umur 18. Kita redha dengan kekufuran dia. Kufur orang tu. Ar-redha bil kufri kufrun. Lepas tu macam mana? Ajah. Cara-cara sembunyi ke apa ke gitu je lah. Sebab dia sudah baligh. Mana syahadah dia boleh diterima dah. Maka persoalan timbul orang yang masuk Islam lepas umur 18. Dia masuk Islam lepas umur 18. Cukup umur 18 dia pun pergi jabat agama cara rasmi masuk Islam. Lepas daripada masuk Islam dia pun royak, saya sebenarnya yakin kepada agama Islam ni, percaya pada agama Islam ni daripada sekolah lagi. Tapi oleh kerana undang-undang tidak membenarkan selagi dah umur 18, tak membenarkan, jadi dia pun tak asyhadu. Tapi hati dia memang percaya yakin kepada agama. Bahkan dia sudah membaca buku-buku agama dan dia sudah ada kepercayaan pada agama. Cukup takrif iman, cukup ke 6 rukun iman kepercayaan dia, berimanlah. Sebab syarat nak sah iman tidak berkait dengan asyhadu. Asyhadu tu untuk Islam. Iman ni percaya hati bulat-bulat akan segala perkara hak Nabi kita bawa. Iman. Dia tak syarat nak sah iman dengan asyhadu. Asyhadu tu Islam. Jadi iman disah. Tapi masa tu kita tak tahu. Sebab ni dicerita lepas daripada dia asyhadu. Dicerita masa sebelum tu. Makna apa? Sebelum tu dia sudah beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia Islam tak. Dah dia tak ada asyhadu nak hukum Islam macam mana? Kalau dia mati. Ni kalau ni, dia tak mati ni, dia umur 18 masuk Islam ni. Ni kalau. Fardu takdir. Ada fardu takdir. Kalau dia mati sebelum dia asyhadu.
Macam mana? Ni dia umur 18 dia asyhadu tak mati ni tak mati. Kita kata fardu takdir kalau dia mati sebelum dia asyhadu sebelum umur 18. Ha mana? Ha? Ha? Mana? Ha? Tak Islam? Kita tak tahu ah. Dia memang tak tahu sungguh ni. Tahu lepas dia royak ke dia. Ha, ada. Zahir hukum dunia kafir. Lepas tu mana? Tak ada guna-guna. Buat peseng dia. Peseng bakar ke, peseng. Ha, peseng dia. Zahir dia orang kafir kan? Ha, tapi oleh kerana hati dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ahli syurga lah dianya. Sebab perhitungan akhirat, perhitungan dengan Allah adalah iman. Yang beriman, ahli syurga. Tapi kita hukum dunia tak boleh lah. Sebab kita tak tahu menahu ni. Sebab kita Islam ni zahir di mulut. Asyhadu baru kita hukum dia orang Islam. Nak ceritanya, iman dengan Islam dia tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman, orang munafik. Ini contoh orang beriman yang tidak Islam. Tapi orang ni kita tak tahu. Yang jadi kita tahu ni lepas dia asyhadu zahir Islam, dia royak, dia cari pada agama lama dah. Dia membaca, dia belajar, dia apa dah. Nak cerita kalau dia mati sebelum dia asyhadu, kafir lah hukum dunianya. Sebab dia bukan orang Islam. Tak ada kena-kena kita. Sebab kita hanya diperintah hukum hak zahir. Umirtu an akama bizawahir. Nabi kata, diperintah akan ada hukum hak zahir je. Maknanya dia beriman ahli syurga. Tapi kalau zahir Islam, macam puak-puak Abdullah bin Ubay, zahir Islam, tapi hati tidak beriman, kita muamalah dengan dia, kehidupan kita dengan dia macam orang Islam lah. Nikah, kahwin, makan pusaka, mempusakai, selamat diri dia, selamat harta dia, dia mati diuruskan jenazah, kita memuliakan jenazah dia dengan tajriz sebagaimana orang Islam. Mandi, kapang, semayang, tanam kubur orang Islam sebab dia orang Islam, tapi hati dia beriman, kekal neraka selama-lamanya, bukan neraka lapis paling bawah sekali. Itu kita maklum waktu tu. Tapi nak cerita tadinya, Islam dengan iman ni tidak berlaziman. Cuma bila kita kata orang Islam yang beriman. Kalau kita kata orang beriman yang Islam, gitu je lah. Tapi antara ni tidak berlaziman. Islam ada takrif dia, iman ada takrif dia. Mana iman? Terima bulat-bulat di hati akan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman. Percaya sepenuhnya akan segala perkara hak Nabi bawa. Islam pula terima secara zahir. Bulat-bulat akan hak perkara Nabi bawa. Sebab apa? Sebab orang ni asyhadu, dia mengaku Allah Tuhan, kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terima sebahagian-sebahagian, bukan terima sebahagian-sebahagian, bukan engkar satu perkara sahaja, yang mana perkara ni semua orang tahu belaka, walaupun perkara ni perkara sunat sekalipun, tapi semua orang tahu belaka, ini perkara agama yang dibawa datang, maka batal Islam. Walaupun engkar benda sunat, yang ijma' ulama. Contohnya, sunat kerak kuku. Itu sunnah Nabi SAW. Sunat kerak kuku. Dia engkar. Tak ada pakar kerak kukunya. Dia engkar. Batal Islam. Sebab apa? Sebab kerak kuku, perintah agama. Sunat. Taklah wajib sunat pun perintah agama. Hak datang daripada Allah. Tiba-tiba dia mempermain-mainkan. Maka batal Islam dia. Kena terima bulat-bulat. Sebab apa? Orang Islam ni orang yang tidak ada pilihan. Orang Islam tak ada pilihan. Sebab Allah je Tuhan kita. Nak ada pilihan kat mana? Tadilah kalau ada dua Tuhan, kita boleh pilih. Ambil Allah ke ambil Tuhan selagi, tengok mana sihat. Boleh lah. Tapi bila kita nak saksi Allah je Tuhan, ada pilihan mana pun tak ada pilihan lah kita ni. Sebab tu kadang-kadang kalau kita buka dalam terjemahan, terjemahan bacaan dalam sembahyang. Contohnya terjemahan dalam doa iftitah. Musliman wa ma ana minal musyrikin. Musliman diterjemah orang yang serah diri. Apa makna orang serah diri? Orang serah diri ni mana terima segala ketetapan Allah. Serah diri je lah. Serah diri. Sebagaimana serah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Musliman wa ma ana minal musyrikin ni kalau dalam Al-Quran, inni wajjahtu wajhi lillazi ni adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Musliman serah diri macam Nabi Ibrahim alaihissalam serah diri.
Allah memerintahkan letak anak si di tempat tak ada orang. Letak. Kalau kira adat kau matilah. Tak ada orang. Tu tak ada orang masa tu. Oh tu biar air tu cerita kediam tu. Lepas habis air baru cari air. Tu cerita kediam. Tapi Nabi Ibrahim ni serah diri, tak ada pilihan. Ni perintah Allah. Siti Hajar pun hanya tanya, adakah perintah Allah? Perintah Allah. Terimalah. Sebab apa? Siti Hajar ni orang Islam. Kena terima. Serah diri. Tak ada pilihan. Sebab Allah je Tuhan. Siapa besar nak semelih pulak. Itu perintah Allah. Nabi Ibrahim kena terima. Siti Hajar yang pelera anak seorang diri pun kena terima. Nabi Ismail kena sembelih pun kena terima. Sebab apa? Tak ada pilihan. Ini contoh orang Islam. Tapi ini orang Islam yang beriman lah. Zahir terima, hati percaya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Tak ada orang dah. Apa pula letak tempat tak ada orang. Zoling lah seumpama tu. Mati anak bini. Bukan ada salah apa pun. Anak pula kecil lagi. Apa salah dia? Letak di padang pasir. Tak ada orang. Air setakat buat bekal segreba tu je, sikit je. Adat kata mati. Kena terima. Orang Islam tak ada pilihan. Musliman. Orang yang serah diri. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan hanya menyekutukan Allah. Kalau kita tidak serah diri, kita nak ambil hak ni, nak ambil hak lain, hak ni. Tu apa panggil? Orang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tidak menyekutukan Allah. Hanya Allah je Tuhan. Bila hanya Allah je Tuhan, hanya ketetapan Allah je kita terima. Tadilah kalau ada dua Tuhan, kita boleh buat pilihan. Kita tak perlu serah diri pada satu Tuhan. Kita boleh tengoklah. Tapi Allah je Tuhan. Maka kita tak ada pilihan. Kita kena serah diri. Dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali. Lepas tu di hujung pula. La syarika lahu. Tidak menyekutukan Allah. Wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Dua kali ikrar. Aku Islam, aku yang tidak menyekutukan Allah. Ngelah hujung pula la syarikalah. Lepas tu wa ana minal muslimin. Aku ni orang yang serah diri. Kenapa sorry? Sebab kita orang Islam. Tak ada pilihan. Lepas tu satu guru dia semua. Orang Islam ni orang yang tidak ada pilihan. Kena terima bulat-bulat segala tetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas terima tu, laksanalah pula. Itu pergi pada ihsan. Itu pergi kepada ihsan. Jadi hak ihsan ni lah. Tinggi rendah, tinggi rendah. Bak iman, percaya bulat-bulat kepada Allah. Bak Islam, terima sekalian perkara hak datang daripada Allah. Terima sekalian. Tak ada kecuali-kecuali. Bak ihsan laksana ni lah. Kita kan. Taing patuh, taing langgar, taing patuh, taing langgar. Ni ihsan kita ni masalah. Islam memang kena terima bulat-bulat sekalian. Bak laksana tu. Dia kena laksana sekalian jugalah baru comel. Dan kita laksana sekalian. Kadang-kadang semayang, perintah semayang kita laksana. Perintah puasa kita laksana. Perintah ikhlas, perintah syukur, perintah sabar. Tak laksana. Apa kita ada ihsan lah tu. Larangan Judi, kita akur, kita tak berjudi. Larangan zina, kita akur, kita tidak berzina. Larangan takabur, larangan riak, larangan hasad. Molek-molek kita langgar. Itu panggil apa? Ihsan tak ada tu. Islam tu Islam. Tapi takabur ke, riak ke, hasad dengki ke, dosa besar. Orang Islam lagi, tapi fasik derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bak ihsan lah. Hak benda ni, hak panjang cerita bak laksana tu. Ni lolek-lolek ni. Taing patuh, taing laksana, taing langgar. Ni bak ihsan. Jadi ihsan ni lah syarat untuk jadi comel Islam dan iman. Nak sempurna Islam dan iman, mari daripada ihsan. Tapi kalau kita bak ihsan, bak laksana ni, buat tak buat ni, maka Islam kita, iman kita ni tak sempurna dah lah. Tambah iman kita pula. Iman kita terus naik.
Naik tu dengan ketaatan kita. Turun tu dengan derhaka kita. Derhaka ni bukan setakat judi menarik. Riak, ujud takabur pun derhaka. Tu pergi pada ihsan lah pula. Jadi bab terima Islam dengan bab ihsan laksana ni kita kena letak molek lah. Kena letak molek. Ni sebagai contoh lah. Ini bukan contoh kerana orang lelaki ke orang perempuan, bukan. Ini contoh saja. Contoh perintah agama. Contoh. Tapi orang perempuan dah buat contoh ni, dia kata, mentang-mentang dia lelaki. Bukan ni. Faham tak contoh ke apa? Sebut lelaki perempuan ni faham contoh dia. Dua perkara lah. Pusaka dengan poligami. Pusaka tu tak ada benda-benda lah. Tak ada bunyi. Dua bahagian, satu bahagian. Dua bahagian, tak ada bunyi lah tu. Sebab walaupun dia boleh satu bahagian orang perempuan, untuk lelaki dia boleh dua bahagian. Untuk lelaki dia anak orang kaya. Dia senyap je. Yelah dia orang perempuan satu bahagian. Untuk keluarga dia bukan senang kan. Untuk lelaki dia tu boleh dua bahagian. Untuk lelaki dia anak orang kaya. Tu tak bunyilah. Tapi nak ceritanya, pusaka 2-1 ni, ini ketetapan agama. Walizzakari mislu unsayain, kita maklum. Lelaki dua bahagian. Orang Islam kena terima ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman kena yakin ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Adil. Tak bersoal dalam bab ni. Itu bab pusaka. Bab poligami. Ingat ayat. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu tu tak baca sekarang. Bacanya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tak terjemah dah. Lepas tu fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil, fawahidah. Seorang padang lah. Tak baca tu. Jadi hukum syarak poligami ni ijma' ulama. Orang tahu belaka dalam agama kita, hukum membenarkan lelaki kahwin 4. Orang tahu belaka ni, orang kafir pun tahu hukum agama. Maka orang Islam kena terima. Kena terima. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kena terima. Lelaki tu segilah orang puan, kena terima. Tak jadi hukum tu zalim, ketinggalan zaman, primitif ke apa ke, orang puan kena cari Tuhan lain. Dalih harap ke Allah ni menzalimi orang perempuan. Orang ni apa ngau tak kenal Allah. Allah Maha Adil, Allah yang mengetahui segala-galanya. Allah menjadikan lelaki perempuan, Allah menetapkan hukum, Allah tidak ada sebarang manfaat, Allah tidak ada sebarang kepentingan. Kalau manusia menetapkan hukum, dia ada kepentingan dia sendiri. Dia ada kepentingan dia, dia ada kepentingan puak dia. Tu kalau manusia menetapkan hukum. Tapi kalau Allah menetapkan hukum, Allah bukan kata Allah menetapkan hukum. Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni pun Allah tidak ada kepentingan. Allah terkaya daripada segala-galanya. Begitu juga Allah menetapkan hukum. Allah tak ada kepentingan. Mana Allah menetapkan hukum, ini yang terbaik. Kita orang Islam yang ada syahadah, yang mengaku Allah je Tuhan, kena terima. Tu bab terima Islam. Bab laksana pula, tu cerita lain. Siapa tanya untuk lelaki nak kahwin selagi, dia tetang. Tetang, ngamuk. Dia tetang ngamuk ni tak setuju betul hukum ke betul pelaksanaan. Tu nak cerita antara terima dengan laksana ni berbeza. Terima ketetapan Allah dengan laksana ketetapan Allah. Terima ketetapan Allah Islam, laksana ketetapan Allah tu ihsan. Nak beza sini. Apabila tu lelaki dia nak nikah selagi, bini dia tentang, bini dia ngamuk, dia tak setuju betul hukum, tak terima betul hukum ke, tak setuju betul pelaksanaan. Tak terima betul hukum, awal-awal lagi kafir. Tak terima betul hukum.
Orang Islam kena terima segala tetapan Allah. Tak terima hukum ni menzalimi perempuan. Hukum ni menganiayai perempuan. Hukum ni tak pakar ni. Kafir lalu dah. Yang tak terima ni bukan bab hukum. Bab kelayakan untuk laksana. Seorang pun tak lepas. Nak dua mana? Mana apa ni? Dari segi pelaksanaan. Bukan dari segi hukum. Dari segi pelaksanaan. Tok lakinya pula ni hukum agama. Oh, bahaya. Bahaya. Dia suruh buat hukum agama. Orang puan kena jaga. Hukum agama tak cakap lah. Orang tahu berlaku dah hukum agama. Tok laki hukum agama orang lain tak patuh-patuh pun. Jadi dia warai hukum agama. Orang puan jangan terperangkap. Hukum agama, hukum tak pakar. Kafir lalu. Dia kata hukum agama jangan masuk dalam bab tu. Bab hukum tetap dah orang Islam kena terima. Bapa dah setuju, tak layak. Tak layak bab laksana. Tak setuju bab laksana. Bukan bab hukum tak boleh setuju. Itu orang Islam tak boleh setuju dalam bab hukum. Bab laksana. Tiba-tiba layak dok setarang untuk lelaki ni. Memang lebih daripada layak. Lepas tu, warna pula bini. Bini pula tak layak. Dalaman dia tak kuat. Kesabaran dia tak kuat. Cik lain pula. Sebab apa bini tak layak? Sebab apa dalaman bini tak kuat? Sebab tu lelaki tak bimbingan agama. Macam boleh cari alasan lelaki tu. Kalulah kehidupan agama sungguh. Laki bini ni hidup agama sungguh. Iman kuat sungguh. Tak ada masalah bini pun. Sebab apa bini ngamuk? Bini kurang kesabaran. Sebab apa bini kurang kesabaran? Sebab tak laki tak bimbingan agama, amalan agama. Memang dari segi zahirnya tak laki berkelayakan. Kemampuan zahir, kemampuan agama. Maknanya dia kalau tak setuju, kena pergi kok ni. Kok pelaksanaan. Bukan situ bab hukum. Bab hukum tak boleh situ. Sebab orang Islam kena terima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Zahir kena terima. Hati kena percaya kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila undang-undang mengawal, mana kena ada syarat tu, bukan tolak hukum, tapi pelaksanaan tu biar teratur. Pelaksanaan biar teratur. Tapi ada negeri pula pelaksanaan dia longgar. Mana? Perlis. Sebab apa? Boleh cari duit. Tapi pernah timbul cadangan. Timbul cadangan, satu suami, satu isteri. Ada NGO dia buat cadangan satu suami, satu isteri. Apa panggil apa? Monogami ke apa? Gitu dah. Satu suami, satu isteri. Maka timbul mufti kata ini cadangan yang boleh bawa pada murtad. Sebab apa? Hak ni nak pergi kepada tolak hukum. Hak pejabat agama, buat kawalan, buat syarat-syarat, itu dari segi pelaksanaan, bukan menolak hukum. Dari segi pelaksanaan tu kena teratur. Kena betul-betul layak. Bukan sekat tolak hukum. Hak ni keping satu suami, satu isteri ni, zahirnya macam nak tolak hukum agama. Ini nak beza antara terima dengan laksana. Maknanya terima orang yang terima bulat-bulat, habaq laksana dia habaq lain pula. Ini kesempurnaan agama. Kalau dia terima segala ketetapan Allah, cakap pula molek, ini ketetapan Allah. Kita orang Islam kena percaya, kena yakin ketetapan Allah yang terbaik. Ini percakapan orang Islam. Kemudian kenapa tak laksana? Tak laksana alasan begiang. Tu tengok pula. Alasan tu syar'i ke tidak? Tak mampu laksana uzur tu uzur syar'i ke tidak? Tengok situ. Tiba-tiba tidak uzur syar'i, eloh macam-macam. Mana orang Islam tapi fasik, tapi sedang zalim. Tapi tak laksana bukan berarti engkar. Engkar kafir. Tolak hukum agama, kafir lalu dah. Sebab Islam terima. Jangan pula, tu dah laksana, engkar, tolak, jangan.
Macam contoh tadi lah, orang dok semayang, diengkar ke depan semayang? Dok. Orang dok puasa, diengkar ke depan puasa? Dok. Orang berjudi semestinya diengkar hukum haram judi? Dok. Ini kena bezakan antara terima zahir sebagai orang Islam, laksana sebagai ihsan. Ihsan ni syarat untuk comel Islam dan iman. Kalau Islam kata terima tanya laksana dok, maka orang Islam ni orang Islam yang tak sempurna. Jadi dalam kitab kita hanya dua bahagian, Islam dengan iman. Setengah kitab yang lain tiga, Islam, iman, ihsan. Islam terima hati, percaya di hati, yakin di hati. Iman, Islam percaya zahir. Ihsan buat apa yang kita terima tadi. Ada ihsan, barulah sempurna Islam dan iman. Yang kita kata ihsan ni lah yang kita lolek-lolek. Hak Tuhan suruh kadang-kadang kita buat, kadang-kadang dok. Hak Tuhan larang kadang-kadang kita tinggal, kadang-kadang dok. Kita akur hukum agama mengumpat haram. Kita terima. Kita akur. Kita tidak bertekad mengumpat hukumnya haram. Kita terima. Tapi mana ihsannya? Mana antak budallah kita mengabdikan diri? Kalau kita mengabdikan diri sungguh, saat ni kata mengupak tu haram, janganlah mengupak. Tapi mengupak molek-molek ada. Kenapa ni? Islam ada. Sebab dia terima hukum bahawa mengupak tu haram. Tapi ihsan tak ada. Maka Islam iman tak sempurna. Sebab tidak ada ihsan. Tapi orang yang mengumpat ni bukan bererti dia engkar bahawa mengumpat tu haram. Bukan. Tapi dia tidak laksana. Panggil apa? Tidak ada ihsan. Jadi terima zahir Islam, laksana apa yang terima itu pergi kepada ihsan. Tapi dalam kitab kita hanya ada Islam dan iman sahaja. Jadi takrif iman, terima hati. Dan kitab ni takrif Islam, junjung. Dengan anggota zahir, junjung ni boleh pergi pada dua makna. Sama ada terima zahir ataupun mengerjakan. Habis takrif Islam dan iman, dia pergi pula kepada rukun. Dan bahawasanya rukun iman itu 6 perkara. Cerita iman Islam tentu cerita rukun. Hak mengaji, hak masa budak-budak mengaji pasal lain. Hak mengaji dalam kitab ni pasal lain lah pulaknya. Dia kita buka kitab mana-mana pun, tebal mana pun kitab, dia dasar dia sama je. Dasar yang sama. Macam kita mengaji bab semayang lah. Kita buka kitab kecek pun ada rukun semayang. Kita buka kitab sebesar-besar kitab fiqh, ada rukun semayang. Tapi pengajian darjah tak samalah. Yang kata kita ngaji apa ni? Ngaji rukun iman. Oh tu budak-budak kecil-kecil. Budak kecil tu ngapa je. Tu ngapa bilang. Ni kita nak kena faham. Rukun iman 6 perkara. Nak sah iman kena ada ke-6 rukun. Kita kena tahu beriman kepada Allah setakat mana sah rukun beriman kepada Allah. Beriman pada malaikat setakat mana sah beriman dengan malaikat. Tiap-tiap rukun ni ada syarat-syarat dia pula untuk sah rukun. Kita bukan bilang. 6 rukun ni bukan bilang. Kita kena pastikan cukup ke 6 rukun. Tak cukup satu daripada 6 rukun ni, maka tidak berimanlah orang tu. Dia tak beriman, kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kekal neraka selama-lamanya, walaupun semayang, puasa, dok tinggal sekalipun. Jadi nak sah iman, kena pastikan ke-6 rukun tu lengkap. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.